Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para pendengar, hadirin hadirat di atas talian yang dirahmati Allah Taala, malam ni kita sambung lagi pengajian kitab Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum, iaitu kita baca bab yang terakhir, iaitu berkenaan dengan sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk yang kita baca ni berkenaan dengan tajuk yang terakhir iaitu berkenaan dengan kesempurnaan jiwa dan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung yang minggu lepas, yang kita baca minggu lepas. Saya baca daripada bahasa Arab, kemudian saya akan terjemahkan. Wa kana al-hilmu wal ihtimalu wal afu 'inda al-maqdirah was sabru 'ala al-makarih sifatun addabahu Allah biha. Sifat menahan sabar, sifat lemah lembut ataupun sifat kemaafan dan menahan sabar, dan sifat memaafkan walaupun mampu membalas dendam, dan juga bersabar terhadap kesusahan. Kesemua sifat ini ialah sifat yang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat hilm ni maksudnya sifat seorang yang mana kalau kita buat jahat pada dia pun dia tidak segera bertindak balas ataupun membalas perbuatan kita. Macam mana kita buat buruk kat dia pun dia boleh bersabar. Maka itu dalam bahasa Arab dipanggil hilm. Sifat hilm Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat baginda sallallahu alaihi wasallam memaafkan, dan juga baginda bersabar terhadap kesusahan, perkara yang tak disukai. Kesemua itu ialah sifat-sifat yang Allah Taala sendiri didik baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tersebut. Wa kullu halimin qad urifat minhu zallah wa hufidat anhu hafwah walakinnahu sallallahu alaihi wasallam lam yazid ma'a kasratil adha illa sabran wa ala israfil jahili illa hilma. Pengarang kitab ni berkata bahawa setiap orang yang mana-mana orang yang penyabar, tetapi tetap kita ada juga dia tersalah. Kadang-kadang ada juga kadang dia marah juga. Dan juga kadang-kadang dia juga ada dilihat melakukan kesalahan. Ataupun sekali-sekala dia ada juga tersalah. Walau macam mana pun orang tu dia sabar, dia orang yang tenang, tetapi ada juga diketahui bahawa dia itu kadang-kadang melakukan kesalahan. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam, walau bagaimanapun baginda sallallahu alaihi wasallam disakiti, tetap baginda sallallahu alaihi wasallam bersabar. Dan walau macam mana pun orang jahil dia bertindak kasar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap baginda sallallahu alaihi wasallam bersikap lemah lembut terhadap orang tersebut. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam macam mana orang lagi kasar dengan Nabi, tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas perbuatannya itu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn
illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adan nasi anhu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak diberi pilihan antara dua perkara, melainkan baginda akan pilih yang paling mudah antara dua perkara tersebut, selagi mana perkara itu tak termasuk dalam dosa, selagi perkara itu bukan dosa. Kalau perkara itu dosa, maka baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling menjauhkan diri, baginda akan jadi begitu jauh daripada perkara tersebut, perkara dosa. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia, kalau baginda sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan oleh Allah Taala antara dua perkara, mana satu baginda sallallahu alaihi wasallam nak pilih, baginda akan pilih yang paling mudah supaya diikuti oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau perkara itu dosa, baginda akan tinggalkan. Baginda tak akan lakukan perkara dosa. Ini semua ialah untuk memudahkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa man taqama li nafsi illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqimu lillahi biha. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah membalas dendam untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baginda tidak pernah membalas ataupun menghukum untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, melainkan apabila dilanggar kehormatan agama Allah Taala. Maka waktu itu baginda sallallahu alaihi wasallam akan membalas ataupun menghukum kerana Allah Taala terhadap perkara tersebut. Maknanya kalau contoh kata satu orang buat jahat, macam mana dia pukul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda tak pernah balas. Baginda tak ada pun baginda membalas dendam terhadap perbuatan itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam maafkan. Tetapi kalau apa yang orang tu buat ialah melanggar agama Allah Ta'ala, waktu tu Nabi SAW tidak akan berdiam diri, bahkan baginda SAW akan ajar, baginda SAW akan hukum, atau baginda SAW akan bertindak terhadap perkara agama yang dilanggar. Sebab itu kalau Nabi SAW, orang buat jahat dengan Nabi, kadang orang cekak leher Nabi, orang pukul Nabi SAW, baginda SAW maafkan. Tapi kalau orang main-mainkan agama, kalau orang merendahkan agama, maka waktu tu baginda SAW akan segera bertindak. Baginda SAW tak akan biarkan. Sifat ini juga perlu ada pada kita. Kalau untuk perkara dunia, kita boleh lebih kurang, tak ada masalah sangat perkara dunia. Tapi kalau untuk perkara agama, kita kena bersikap tegas. Jadi kita kena bezakan di antara mana perkara dunia dan mana perkara agama. Kalau perkara dunia, kita mungkin boleh lebih kurang, tak ada masalah perkara dunia. Tapi kalau perkara itu perkara agama, kita tak boleh main-main. Perkara yang melibatkan syariat agama Allah Ta'ala. Jadi perkara itu tak boleh kita mengambil, memandangnya sebagai sambil lewa. Zaman ni zaman terbalik. Ini untuk perkara dunia, kita bertekak, kita bertegas, dan kita berjuang untuknya. Tapi bila perkara agama, kita tak apa, tak ada masalah. Itu yang sampai ada tahap ada orang yang bercakap untuk urusan hak Allah Ta'ala tak apa, boleh kita berlebih kurang, boleh toleransi. Tapi untuk hak manusia tak boleh. Itu bertentangan dengan roh Islam. Itu dalil yang tak kena bertempatnya. Dalil tak kena pada tempatnya, iaitu mengatakan bahawa hak Allah Ta'ala boleh kita mudah-mudah untuk tasahul. Kita tasahul ni maksudnya kita kata macam lebih kurang. Tapi kalau hak manusia kena tegas, kena jaga. Bercakap begitu pada keadaan yang umum, pada keadaan melibatkan agama Allah Ta'ala adalah bahaya. Dan tidak kena pada tempatnya. Jadi itu adalah perkara yang kita perlu jelas. Zaman ni zaman yang terbalik. Kan untuk perkara dunia, kita boleh berjuang, bertegas. Kita kata itu hak manusia, kena jaga. Tapi untuk perkara agama, tak ada orang nak ambil ni. Semua sambil lewa. Tak ada orang nak cakap, tak ada orang nak pertahankan, dan tak ada orang yang mana bersedia untuk ke depan untuk perkara agama. Jadi kan itulah kita kena semua
semua umat Islam sepatutnya, lagi-lagi orang yang ada belajar agama, orang yang ada terlibat dengan urusan agama, kena ke depan untuk perkara agama. Wa kana ab'adan nasi ghadaban wa asra'ahum ridan. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling susah marah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling segera sejuk. Ridan ni di sini maksudnya redha. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam begitu sukar nak marah. Ialah kalau marah baginda pun ialah pada perkara agama. Dan kalau baginda sallallahu alaihi wasallam marah pun baginda akan segera cool down. Maknanya segera sejuk, segera redha, segera ni. Baik. Wa kana min sifatil judi wal karami ala ma la yuqadaru qadruh. Dan sifat pemurah. Tadi sebelum ni kita cerita berkenaan dengan apa dia? Sifat baginda sallallahu alaihi wasallam menahan marah. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang mana berlemah lembut, dan baginda sallallahu alaihi wasallam punya kemaafan bagaimana? Kemaafan baginda dan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, kesabaran baginda pada tahap yang tertinggi. Sekarang pula berkenaan dengan apa dia? Pengarang ini sentuh pula berkenaan dengan sifat pemurah, sifat dermawan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat dermawan dan pemurah hati baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dapat ditandingi. Kana yu'ti ata'a man la yakhaful faqr. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian seperti seorang yang tak takut langsung kemiskinan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila bagi kat orang minta, baginda tak bagi tanpa ada fikir jatuh miskin. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu ma su'ila syai'an qattu faqala la. Ada sifat pemurah baginda sallallahu alaihi wasallam pula tidak boleh ditandingi. Baginda beri pemberian yang mana seperti seorang yang tak takut langsung kemiskinan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau menceritakan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah. Dan keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi paling pemurah ialah di dalam bulan Ramadan. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh Jibril. Dalam bulan Ramadan ni baginda sallallahu alaihi wasallam paling banyak didatangi oleh Jibril. Jibril alaihissalam menemui baginda pada setiap malam di bulan Ramadan. Jadi bila dalam bulan Ramadan, Jibril alaihissalam setiap malam paling banyak akan jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Maknanya kalau siang pun ada, tapi malam ialah setiap malam di bulan Ramadan, Jibril alaihissalam akan datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buat? Jibril alaihissalam akan bertadarus Al-Quran. Bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tadarus Al-Quran yang berlaku ni, tadarus ni kita panggil tadarus. Tadarus ni sebenarnya maksudnya macam belajar dan mengajar. Tadarus ni ialah dia antara dua orang ataupun beberapa orang yang mana ada orang yang baca, kemudian ada yang macam ni, dia macam bentuk muzakarah juga. Seolah macam satu bentuk muzakarah, maknanya mengulang. Tadarus. Jadi dalam bulan Ramadan Jibril alaihissalam bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara dia? Jibril alaihissalam datang, Jibril alaihissalam akan bacakan Al-Quran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar. Lepas tu Rasulullah pula baca, Jibril alaihissalam dengar. Maknanya mula-mula Jibril alaihissalam sampaikan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar. Kemudian lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula akan baca, Jibril alaihissalam pula dengar. Maka itu bentuk tadarus Al-Quran antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihissalam. Jadi amalan tadarus yang dibuat macam sekarang ni juga terutama dalam bulan Ramadan ialah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebenarnya tadarus ni sebenarnya dia terbaiknya
ialah kalau setiap ayat Quran tu dibaca sendiri. Maksudnya setiap surah tu kita sendiri baca setiap ayat Quran tu. Dibaca oleh setiap orang. Tapi kalau biasa tadarus yang orang buat ni, dia kadang dia akan baca secara gila-gila. Orang akan baca, satu orang baca dan sambung, satu orang baca yang lain sambung. Jadi itu pun boleh juga. Itu pun dapat fadilat juga, sebab kerana membaca Al-Quran dan mendengar Al-Quran ialah dua-dua ada pahala. Tapi kalau terbaiknya dia satu orang baca, dia dengar kemudian lepas tu baca balik. Maknanya dua-dua berpeluang untuk baca. Sebab kerana yang utama ni ialah setiap orang tu usaha untuk baca Al-Quran tersebut. Namun kadang-kadang perkara itu diambil masa yang agak lama. Kali lagi kalau contoh-contoh jemaah tadarus tu ramai kan. Kalau kata setiap orang akan baca ulang balik, jadi kerana nak habis tu begitulah lama. Kerana tu orang baca sambung-sambung, yang lain hanya dia dengar. Itu macam mana pun, itu juga dipanggil tadarus. Jadi yang tadarus yang Nabi SAW buat dengan Jibril AS, mula Jibril AS baca, Nabi SAW dengar. Lepas tu Nabi SAW pula baca balik, Jibril AS pula dengar, semak lah macam tu. Baik. Jadi kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau cerita tadi, beliau kata bahawa bila bulan Ramadan Jibril alaihi salam banyak sekali jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap malam bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tiba bulan Ramadan ni, baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sekali menjadi pemurah dengan bersedekah melebihi daripada angin yang bertiup. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam bila tiba bulan Ramadan, baginda akan jadi begitu pemurah. Baginda punya pemberian itu diumpamakan lebih lagi laju berbanding angin yang bertiup. Kita tahu kan angin bertiup seolah macam angin yang bersepoi-sepoi bertiup, yang mana dia bertiup laju. Jadi seolah pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu laju. Seolah macam ni, macam orang kata bagi. Itu keadaan Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Maknanya begitu sekali banyak memberi pada orang, sedekah dan infak. Baik. Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu pula menceritakan baginda SAW tidak pernah diminta sesuatu pun, kemudian baginda SAW berkata tidak. Maksudnya baginda tak pernah menolak permintaan orang. Tetapi bukanlah setiap masa baginda SAW ada nak pemberian nak diberi. Maknanya kadang-kadang ada kala Nabi SAW tak ada apa-apa pun. Tapi Nabi SAW pasti tak akan hampakan orang tu. Maknanya baginda SAW, contoh kadang orang datang, wahai Rasulullah, saya tak ada makanan, boleh tak bagi pada baginda? Kalau baginda SAW ada makanan, pasti baginda akan bagi. Tapi kadang-kadang ada keadaan baginda tak ada apa-apa. Rumah Nabi pun kosong. Langsung tak ada makanan. Maka macam mana? Bagaimana? Jadi waktu tu Nabi SAW biasanya baginda akan balas dengan perkataan yang baik. Macam mana baginda SAW balas dengan perkataan yang baik? Baginda kata tak apa, tunggu dulu. Nanti kalau ada datang pada kami apa-apa harta makanan ke, nanti kau datang balik. Ataupun kadang-kadang itu satu keadaan, kalau baginda tak ada, kadang-kadang baginda SAW akan balas dengan perkataan baik. Atau kadang-kadang baginda SAW menyuruh mana-mana para sahabat yang mampu supaya bagi orang tu bantu. Kerana Nabi kata ada tak ada kalangan korang yang mampu untuk bagi dia makan, silakan bagi makan. Nanti adalah sahabat yang mampu, dia kata jom pergi rumah saya bagi makan. Atau dia bagi ke apa-apa pemberian. Jadi baginda SAW sendiri akan mula-mula untuk menyelesaikan hajat orang tu, menunaikan hajat orang tu. Tapi kalau baginda tak mampu, maksudnya tak ada apa-apa, baginda akan bagi pertanyaan yang baik, ataupun baginda SAW akan minta para sahabat lain untuk bantu orang tersebut. Maknanya baginda SAW tidak mengecewakan permintaan orang yang meminta. Ini ada pertanyaan, dia kata pada bulan Ramadan, pertemuan Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidina Jibril bertadarus, kerapnya berlaku di mana? Dia kalau bulan Ramadan, Jibril AS datang tu tak menentulah. Kan tak ada, betul ada kadang-kadang kat rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang berlaku dekat rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha atau rumah isteri yang lain. Kadang-kadang berlaku juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, iaitu di Masjid Nabawi, iaitu bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum
ajma'in. Tapi kalau waktu malam, kalau di waktu malam ni, Nabi SAW biasanya beribadat di rumah isteri baginda SAW. Ada giliran. Jadi waktu tu Jibril AS datang, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi secara umumnya kalau pada waktu malam ni, iaitu di rumah lah, di rumah Rasulullah SAW. Tapi rumah kan isteri Nabi SAW kan ramai kan. Jadi bermakna ada mungkin rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, rumah Hafsah dan juga rumah-rumah isteri Rasulullah SAW yang lain. Okey, baik. Dan boleh jadi juga ada di masjid. Nabi SAW pergi, ada juga waktu malam kerana Nabi SAW juga ada melakukan ibadat di Masjid Nabawi. Ni kadang-kadang. Jadi itu juga ada datang Jibril alaihissalam pada baginda. Wa kana minasyaja'ati wan najdati wal ba'si bil makanil ladzi la yujhal. Kemudian apa dia pula? Tadi menyentuh berkenaan dengan sifat pemurah Nabi SAW. Dan seterusnya ialah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan sifat keberanian baginda SAW. Dan berkenaan dengan keberanian baginda SAW. Dan baginda SAW menghulurkan bantuan. Maksudnya memberikan pertolongan. Dan berkenaan dengan kecekalan baginda SAW. Ini ialah satu perkara yang kita sedia maklum. Kana asja'an nas hadaral mawaqif as-sa'bah. Baginda SAW ialah merupakan seorang yang paling berani. Baginda SAW ialah merupakan seorang yang paling berani. Baginda hadir di dalam pertempuran yang susah ataupun getir. Baginda SAW hadir pada tempat-tempat yang begitu mencabar. Wa farra anhu al-kumatu wal abtal ghaira marratin. Sehingga kan pernah baginda SAW dalam jihad. Baginda SAW berperang. Sehingga kan pahlawan-pahlawan pun, maksudnya di kalangan sahabat, pahlawan-pahlawan pun mereka melarikan diri, meninggalkan baginda SAW beberapa kali. Ialah masuk dalam perang, kadang-kadang tengah perang berkecamuk. Kadang sampai tahap orang yang hebat pun kadang-kadang berundur ataupun lari bertepiaran. Wa huwa thabitun la yabrahu wa muqbilun la yudbiru. Tetapi baginda SAW tetap tidak berganjak. Baginda SAW tidak berpaling cabut lagi. Baginda SAW terus maju ke depan, baginda tidak berpaling, cabutlah lari. Jadi baginda SAW ialah seorang yang mana begitu berani dalam peperangan. Wala yatazahzahu. Dan baginda SAW tak berganjak pun di tempat baginda SAW. Bahkan baginda SAW terus maju ke depan dalam medan perang. Wa ma syuja'un illa waqad uhsiyat lahu farrah wa ufidat anhu jaulatun siwahu. Sedangkan mana-mana orang berani pun pasti kadang dalam medan perang kadang ada juga pernah lari. Ni lagi-lagi orang zaman dulu pahlawan biasa berperang. Tapi ada juga kadang kita tengok bahawa dalam peperangan dia cabut lari. Bila tengok tentera dah cabut lari yang lain, maka dia pun cabut lari. Ataupun dia pun berundur balik. Tetapi baginda SAW tak pernah sekalipun dinukilkan mengenai baginda SAW bahawa baginda cabut lari ataupun berundur daripada medan perang. Qala Ali radhiyallahu anhu, kunna idza hamiyal ba'su wahmarratil hadaqu ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama yakunu ahadun aqraba ilal aduwi minhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, beliau kata apabila kecamuk perang, maksudnya apabila di dalam peperangan yang begitu sengit, ketika di dalam peperangan yang sengit dan waktu tu semua orang dalam ketakutan, ketika dalam peperangan yang sengit dan waktu tu mata menjadi merah, maksudnya waktu tu ketika tengah betul-betul perang sengit, kami akan berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kami akan berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung dengan Nabi. Waktu itu tidak ada orang yang lebih hampir kepada musuh melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berani. Qala Anas radhiyallahu anhu, fazi'a ahlul madinati dhata lailatin fantalaqa nasun qibala as-sauti fatalaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an wa qad sabaqahum ila as-sauti
wa huwa ala farasil li Abi Talhata uriyin fi unuqi sayf wa huwa yaqul lam tura'u lam tura'u. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menceritakan, pernah pada satu malam penduduk Madinah diselubungi ketakutan. Pernah satu malam penduduk Madinah diselubungi satu ketakutan. Lalu beberapa orang mereka telah keluar menuju ke arah bunyi tersebut. Ni apa yang berlaku? Pada satu malam penduduk Madinah macam dengar satu bunyi bising. Mungkin macam bunyi letupan ke, atau satu bunyi macam orang kata macam kita kata bunyi yang menakutkan. Mereka dengar daripada jauh. Maknanya penduduk Madinah mereka dengar daripada pinggir kota Madinah bunyi yang menakutkan. Bunyi itu mungkin dalam hadis dia tak beritahu apa bunyi itu, tapi mungkin bunyi itu ialah seperti macam bunyi letupan ke mungkin berlaku. Jadi mereka dengar daripada pinggir kota Madinah. Maka orang-orang mula takut, bunyi apa ni? Apa bunyi yang tiba-tiba kami dengar ni? Maka ada beberapa orang sahabat mereka keluar, pergi daripada mana mereka dengar arah bunyi itu, mereka datang nak tengok apa sebenarnya yang berlaku. Tapi bila mereka keluar, mereka pergi, mereka lihat, mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan. Mereka bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan. Mereka bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan. Baginda dah dalam perjalanan pulang. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang. Makna pulang ke Madinah. Makna baginda sallallahu alaihi wasallam daripada sana, baginda dalam perjalanan pulang ke Madinah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam telah mendahului mereka pergi ke bunyi itu. Baginda pergi dulu awal ke bunyi untuk tengok bunyi itu apa, bunyi apa. Dan waktu itu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam datang, baginda menunggang kuda milik Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu tanpa berpelana. Di leher baginda sallallahu alaihi wasallam ada tergantung pedang. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, jangan takut. Mana tak ada apa-apa perkara yang kamu perlu takutkan. Mana tiada apa-apa perkara yang perlu ditakutkan. Mana kamu semua tak perlu takut. Aku dah tengok dah, aku dah cek dah, tak ada apa-apa perkara yang perlu ditakutkan oleh kamu semua. Maksud nak bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sekali berani. Maknanya waktu tu orang lain takut. Baginda sallallahu alaihi wasallam awal orang yang paling dengar dia bunyi macam letupan tu atau bising tu, baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pertama sekali pergi ke nak memeriksa keadaan. Bila orang lain baru nak pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pulang. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan waktu tu baginda menaiki kuda Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu tanpa berpelana. Kenapa dalam hadis ni sebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menunggang kuda tanpa berpelana? Di sini satu makna nak beritahu sifat pahlawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuda kalau kita nak tunggang tanpa pelana itu begitu susah. Kan kalau hari ni kita naik kuda, lagi-lagi kalau zaman kita tak biasa naik kuda, tapi kalau orang yang mahir naik kuda pun, kalau nak naik kuda tanpa pelana ni sukar. Hanya orang kata betul orang yang betul mahir, hebat saja boleh naik kuda tanpa pelana. Jadi ini satu menunjukkan sifat kepakaran baginda sallallahu alaihi wasallam menunggang kuda. Yang kedua, bila bagi tahu kuda tu tanpa pelana, ialah nak bagi tahu baginda sallallahu alaihi wasallam pergi untuk tengok suara tersebut tanpa tangguh langsung. Baginda segera pergi. Tanpa lambat-lambat atau tanpa bertangguh pergi. Maknanya orang kata, macam contoh macam kita nak mudah faham, kadang-kadang orang tak pakai baju. Kan, orang tak pakai baju, orang kata pakai pun macam orang kata pakai berkemban je. Tak pakai baju, kan. Ialah kadang duduk dalam rumah, kan. Bukan ada orang, kalau orang datang tak apa. Tiba-tiba kadang berlaku gempa bumi. Jadi waktu tu orang tak fikir apa dah. Orang kadang dia tak pakai baju sempurna pun, kan, dia terus lari keluar dari rumah dia nak selamatkan diri. Jangan cedera, jangan apa-apa perkara yang tak diingini berlaku. Waktu tu yang penting diri aku selamat, pergi lari keluar rumah. Tu kadang-kadang baju pun tak sempat pakai. Jadi macam itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar je bunyi suara yang kuat ataupun bunyi letupan yang kuat ataupun bunyi yang menakutkan itu, baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa berlengah langsung, baginda sallallahu alaihi wasallam terus seolah-olah baginda capai pedang, baginda letak kat leher baginda terus lompat atas kuda. Kuda pun tak sempat lagi dipakaikan pelana, terus baginda sallallahu alaihi wasallam pergi tengok apa bunyi itu, apa bunyi yang menakutkan itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pulang semula ke Madinah. Dan kemudian barulah orang lain datang.
Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam tenangkan mereka, tak perlu takut. Kan tak ada apa-apa perkara yang menakutkankah kamu. Ini maknanya nak tunjukkan apa dia? Hadis ini nak tunjukkan betapa baginda sallallahu alaihi wasallam seorang pendekar yang begitu berani. Baik. Kemudian seterusnya, wa kana asyaddan nasi hayaan wa ighdaan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling malu. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bersifat malu dan juga menundukkan pandangan. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling malu dan baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling menundukkan pandangan. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana ashadda hayaan min al-adra'i fi qidriha wa idza kariha syai'an urifa fi wajhihi. Dan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau memberitahu baginda sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu melebihi daripada anak gadis yang duduk dalam bilik. Baginda sallallahu alaihi wasallam lebih malu melebihi daripada anak gadis yang duduk dalam bilik. Sehingga kerana bila baginda sallallahu alaihi wasallam tak suka satu perkara, maka perkara itu dapat diketahui pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini nak bagi tahu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam satu orang yang bersifat pemalu. Pemalu. Tapi kena faham, pemalu baginda sallallahu alaihi wasallam kena pada tempatnya. Kadang-kadang ada orang yang dikata ini pemalu. Kan? Tapi pemalu pada perkara benar itu tak kira malu. Sebenarnya bukan pemalu. Dia malu ni ialah maksudnya sifat yang menghalang seseorang daripada melakukan perkara yang salah atau perkara yang tercela, atau melakukan satu perkara yang tak kena bertempatnya. Maka itulah dia malu. Jadi sifat yang mana ada pada diri seorang yang menghalang dia daripada dia melakukan perkara yang tak baik, perkara yang jahat, perkara yang menjatuhkan maruah, maka itulah dia malu. Jadi kalau satu orang tu dia tak lakukan kebaikan, konon dia kata dia malu. Pada tempat yang sepatutnya bercakap, tak nak bercakap, diam. Itu bukan nama dia malu. Itu ialah maknanya orang kata maknanya satu kesalahan, maknanya perkara yang tak tepat, maknanya bukan sifat malu yang terpuji. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang yang begitu malu melebihi daripada anak gadis yang dalam bilik. Apa maksudnya? Zaman dulu kan anak dara. Zaman dulu anak dara ni tak keluar. Mana orang kata tak ada pergi sana sini, pergi merayap sana sini, naik motor dengan jantan. Itu zaman dulu memang tak ada motor, tapi nak bagi tahu ni anak dara zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tak pergi sana sini, keluar. Hanya keluar pun kalau ada keperluan. Kalau dah kahwin, itu cerita lain. Itu kan ada jugalah keluar. Tapi maknanya wanita zaman tersebut. Jadi, dan dia kalau bercakap pun bukan cakap, bising apa semua. Tetapi maksudnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam anak dara ialah maknanya duduk dalam bilik. Maknanya kehormatan, maruah diri terjaga. Ini anak dara. Jadi, Nabi SAW diberitahu bahawa baginda lebih malu dari anak dara. Macam anak dara kan macam malu-malu. Macam tu Nabi SAW. Baginda SAW sifat baginda pemalu. Jadi apa dia? Kalau baginda tak suka satu perkara, kadang-kadang sampai Nabi SAW tak cakap. Tak suka ni maknanya perkara-perkara macam perkara-perkara dunia, bukan perkara agama. Ada perkara yang Nabi SAW tak suka, perkara-perkara dunia, sampai Nabi SAW kadang baginda tak cakap pun. Para sahabat radhiyallahu taala anhum dapat tahu tu Nabi tak suka ni melihat pada muka Nabi. Nabi malu nak cakap. Nabi SAW dapat dilihat pada muka Nabi SAW. Mereka lihat macam muka Nabi. Riak muka Nabi tu macam tak suka perkara itu. Maka para sahabat dapat tahu, ni perkara ni Nabi SAW tak suka. Tapi Nabi SAW tak cakap perkara itu. Bagi dia malu nak cakap. Contoh macam Nabi SAW makan. Mungkin makanan itu baginda SAW tak suka. Ni maksudnya perkara-perkara dunia. Jadi Nabi SAW tak cakap makan ini tak sedap. Makan ini masin sangat. Manis sangat ke. Ni contoh. Nabi SAW tak ni. Tapi para sahabat al-anum dapat sedar. Para sahabat sentiasa perhati di Nabi SAW. Jadi kadang-kadang mereka dapat tengok. Ni mungkin perkara ini Nabi SAW tak suka. Jadi itulah sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yuthbitu nadharuhu fi wajhi ahadin
fidat tarfi. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga apa dia? Baginda tidak, maksudnya menenung secara mendalam wajah seseorang. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menenung wajah seorang secara mendalam. Maksud kita tu tertunung wajah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lakukan demikian. Baginda sallallahu alaihi wasallam menundukkan pandangan mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Nadharuhu ila al-ardi atwalu min nadharihi ila as-sama. Jullu nadharihi al-mulahadhah. Baginda sallallahu alaihi wasallam memandang ke bumi lebih lama berbanding pandangan baginda sallallahu alaihi wasallam ke langit. Maksudnya mana baginda sallallahu alaihi wasallam selalu pandang ke bawah. Baginda sallallahu alaihi wasallam jarang pandang ke atas. Bukanlah sampai tunduk macam ni, bukan. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam menundukkan pandangan ke bawah melebihi daripada mengangkat pandangan ke atas. Ini sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana banyak tunduk. Mana bila baginda jalan, bila baginda duduk, baginda sallallahu alaihi wasallam banyak tunduk ke bawah. Mana melihat ke bawah berbanding macam angkat pandangan, tengok ke atas, pandangan melilau sana sini. Itu bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jullu nadhari al-mulahadhah. Kebiasaan pandangan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah apa dia? Baginda akan berfikir tentang perkara tersebut. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam tengok tu benda, baginda akan renung. Baginda renung maksudnya baginda akan fikir apakah perkara tersebut. La yushafihu ahadan bima yakrahu hayaan wa karama nafsin. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak akan cakap depan-depan dengan satu orang perkara yang orang tu tak suka. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak akan cakap dengan satu orang pada yang mana perkara yang orang tu tak suka. Kerana malu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerana jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda sallallahu alaihi wasallam begitu maruah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yusammi rajulan balagha anhu syai'un yakrahu bal yaqulu ma balu aqwamin yasna'una kadza. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah sebut nama sesiapa yang sampai berita kepada baginda orang tu lakukan ataupun orang tu membuat perkara yang tak disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kadang kalau ada orang yang report kepada Nabi, ada orang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, si fulan dia buat scam perkara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, baginda tak tegur dengan sebut nama dia. Kan contohlah kata ada orang bagi tahu bahawa si Abdullah ni dia buat salah. Kadang-kadang bila ditegur, kadang ada orang dia sebut terus nama orang tu, tegur. Apa Abdullah buat macam ni? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda sampai ada orang buat salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tegur. Baginda beritahu apa orang tu buat salah. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tak sebut nama dia. Nabi tak kata kenapa si Mamat tu buat macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut. Tetapi macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur? Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Baginda akan kata macam ni. Baginda kata, kenapalah ada orang buat sekian-sekian perkara? Mabalu aqwamin yasnauna kadza. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tegur dengan cara macam ni. Nabi bagi tahu, kenapa ada sekian-sekian orang buat macam tu? Kenapa ada orang dia buat macam tu? Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Kerana Nabi kata, kenapa aku dengar ada orang buat macam ni? Kenapa aku dengar ada satu kaum, satu orang dia buat macam ni perbuatan? Hendaklah berhenti, jangan buat macam tu lagi. Tinggalkan perbuatan tersebut. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur perbuatan yang salah atau yang tak disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh orang lain. Baginda tak sebut nama secara terang-terangan. Tak nak malukan orang tersebut. Baginda jaga aib orang tersebut. Wa kana ahaqqan nas biqaulil farazdaq yughdi hayaan wa yughdi min mahabatih fala yukallimu illa hina yabtasimu. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling layak dipuji dengan pujian yang dikatakan oleh Farazdaq. Farazdaq ni ialah seorang penyair zaman Bani Umayyah. Farazdaq ni zaman penyair Bani Umayyah tu zaman Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik. Zaman Bani Umayyah dia ni, Farazdaq, penyair yang terkenal. Dan ini juga dia, ada antara syair dia memuji keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keturunan Nabi. Beliau ada puji Farazdaq ni. Cerita dia ni panjang tapi Farazdaq ni ialah penyair zaman Bani Umayyah. Tahun 100 Hijrah lebih. Jadi apa dia kata? Dia kata baginda sallallahu alaihi wasallam menundukkan
Baginda SAW menundukkan mata baginda kerana sifat malu baginda. Dan baginda SAW menundukkan pandangan kerana menunjukkan kehebatan baginda SAW. Maknanya baginda tundukkan pandangan kerana kehebatan, kemegahan, kehebatan diri baginda SAW. Baginda tidak berbicara melainkan dalam keadaan tersenyum. Maknanya secara umumnya baginda SAW berbicara dalam keadaan tersenyum. Okay, baik. Wa kana a'dalan nas wa a'affahum wa asdaqahum lahjah wa 'azamahum amanah i'tarafa lahu bidzalika mujawiruhu a'da'uh wa kana yusamma qabla nubuwwatil amin wa yutahakamu ilaihi fil jahiliyati qabla al-islam. Dan kemudian seterusnya berkenaan dengan sifat adil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan orang yang paling adil. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling adil, dan baginda orang yang paling menjaga maruahnya. Baginda orang yang paling benar cakapnya, bicaranya, tutur bicaranya. Dan baginda orang yang paling menjaga amanah. Dan perkara ini diakui oleh orang yang berdamping dengan baginda dan musuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana sifat adil baginda, sifat baginda sallallahu alaihi wasallam jaga maruah, baginda sentiasa berbicara benar, baginda paling menjaga amanah. Perkara ini diakui oleh kawan dan lawan. Perkara ini diakui, sifat-sifat baik ini diakui oleh kawan dan lawan ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi, baginda dipanggil dengan panggilan Al-Amin, iaitu orang yang paling amanah, orang yang dipercayai. Dan juga sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam jadi nabi lagi, di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, baginda dijadikan sebagai hakim. Baginda sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai hakim di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam lagi. Ni maknanya kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman jahiliyah dulu, bila ada orang bergaduh, mereka akan datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengadili antara mereka. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana semua orang percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka mereka semua boleh terima dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kisah yang masyhur kan? Kisah yang ma'ruf yang kita ada baca berkenaan dengan bila zaman orang Quraisy mereka nak letakkan Hajarul Aswad di Kaabah. Jadi waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat keputusan yang mana diterima oleh semua orang yang ada pada waktu tu. Keputusan yang begitu adil. Dan sebelum tu sedangkan mereka dah nak perang dah. Bahkan dah keluar pedang dah untuk nak berperang. Tapi kemudian ada orang yang cadangkan antara mereka supaya sabar dulu, esok tengok siapa yang masuk dulu pergi kepada Kaabah melalui pintu Babus Salam ni, maka kita jadikan dia sebagai pembuat keputusan antara kita. Jadi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk dan baginda sallallahu alaihi wasallam buat keputusan yang begitu adil antara mereka. Rawat Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu anna Aba Jahlin qala lahu inna la nukadzibuk walakin nukadzibu bima ji'ta bih. Fa anzalallahu ta'ala fihim fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Wa sa'ala Hiraqlu Aba Sufyan hal tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala na'am. Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak mengatakan kau dusta." Maksudnya kami tidak mendustakan kau. Kami tidak mengatakan kau dusta. Tetapi kami mendustakan apa yang kau bawa. Kami tak kata kau tipu. Tapi kami tak boleh terima, kami mengatakan dusta agama yang kau bawa tu. Apa yang kau sampaikan itu yang kami dustakan. Jadi ini perkataan yang pelik. Tetapi nak bagi tahu, perkataan Abu Jahal ini ialah satu pengiktirafan daripada musuh ketat Allah Ta'ala, musuh ketat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling benci Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh ketat Nabi. Tetapi apabila dia kata, dia sendiri berkata, apa dia?
Dia kata, wahai Muhammad, kalau engkau ni, kami tak dusta dengan kau. Kami tahu kau ni orang yang benar. Tapi kami dustakan apa yang kau bawa. Maksudnya apa dia? Kami tak boleh terima apa yang kau bawa tu. Kalau kami tahu kau cakap betul. Tapi apa yang kau sampaikan kepada kami, maksudnya apa yang kau suruh kami lakukan, beriman, kan, Allah, sihat dan sebagainya, itu yang kami kata kau dusta. Itu yang kami dustakan. jadi dia percaya dengan Nabi. Tapi kesimpulannya tak percaya dengan apa yang Nabi bawa. Percaya dengan Nabi. Itu dia tak boleh nak nafikan. Dia tak boleh nak nafikan. Kalau seolah kalau dinafikan, maka orang akan kata kau ni bodoh. Semua orang kenal Nabi SAW. Tapi dia tak boleh terima apa yang Nabi SAW bawa. Jadi, bila Abu Jahal cakap macam tu, Abu Jahal kata, wahai Muhammad, kami tak dusta dengan kau, tapi kami dustakan apa yang kau bawa kepada kami. Jadi, Allah Ta'ala pun turun ke ayat Al-Quran. Berkenaan dengan orang kafir Quraisy ni, orang musyrikin Mekah ni. Apa Allah kata? Allah kata, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan kau, wahai Muhammad. Tetapi apa dia? Allah kata, orang yang zalim ni, sebenarnya mereka mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka memang tak dusta kau. Mereka memang tahu kau bercakap benar. Tapi yang mereka tak nak terima ialah apa yang kau sampaikan. Apa yang kau sampaikan, perintah Allah Ta'ala, beriman pada Allah, itu yang mereka tak nak terima. Jadi mereka tahu kau benar. Sebenarnya mereka juga tahu apa yang kau sampaikan itu benar. Tapi mereka tak nak terima. Mereka mengingkari perkara tersebut. Dan kisah yang lain, iaitu pernah Herakal bertanya kepada Abu Sufyan. Ini sebenarnya hadis ni panjang. Hadis dalam Bukhari dan disebutkan berkenaan dengan Herakal. Herakal ni siapa? Herakal ni ialah Hercules pernah bertanya. Kalau Arab panggil Herakal. Inggeris panggil Hercules. Iaitu Maharaja Rom zaman Nabi SAW. Hercules. Jadi pernah Herakal bertanya kepada Abu Sufyan. Ini waktu ni Abu Sufyan belum Islam lagi. Dekat-dekat nak masuk Islam dah. Apa dia tanya? Adakah kamu pernah menuduhnya berdusta sebelum dia menyampaikan ajaran Islam, sebelum dia melakukan dakwah? Adakah korang pernah kata bahawa ini dusta? Abu Sufyan sendiri menjawab, tak pernah. Abu Sufyan sendiri cakap tak pernah. Ini kisah dia panjang. Tapi kisah dia saya ringkaskan saja. Iaitu, bila tahun 7 Hijrah selepas perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW telah hantar surat kepada maharaja besar yang ada pada waktu itu. Nabi SAW hantar surat kepada Maharaja Najasyi, kepada Maharaja Mesir, Muqawqis. Dan Nabi SAW juga hantar surat kepada Maharaja Kisra, kan, Shirawai. Dan Nabi SAW juga hantar surat kepada Maharaja Rom pada waktu itu. Maharaja Rom waktu itu ialah apa dia? Iaitu Herakal lah, Hercules. Waktu tu dia baru menang perang dengan Parsi. Kemudian lepas tu dia pergi ke Palestin. Untuk pergi ke sana, ke istana dekat sana, kat Palestin waktu tu. Zaman tu lah. Zaman dulu Syam lah, Palestin. Zaman dulu Syam semua, kawasan ni semua, Syam ni, iaitu dalam kekuasaan dalam kekuasaan Rom. Jadi waktu di sana tu, surat Nabi SAW sampai ke tangan dia. Dan Hercules ni, orang dia cerdik. Bahkan dia ni juga ahli kitab. Jadi bila surat dakwah Nabi sampai pada dia supaya suruh dia masuk Islam, dia kata waktu ni ada tak dekat dengan kawasan kita ni sekarang ni, ada tak kabilah ataupun orang Arab yang datang daripada Mekah. Yalah, maksudnya sebab dia tahu Nabi SAW ni asal Mekah, orang yang duduk Madinah semua. Dia kata ada tak orang kabilah Arab yang mereka ni orang Quraisy, mereka sekarang ada dekat kat sini, ada tak? Jadi waktu tu kebetulan kafilah Abu Sufyan, orang Quraisy lah, waktu tu Abu Sufyan belum Islam, dia datang pergi berniaga kat Syam. Dan waktu tu dia berada dekat kawasan Palestin lah, dekat-dekat situ. Jadi dia orang beritahu ada. Maka Hercules terperintahkan supaya mereka semua ni, kafilah ni dibawa datang menghadap dia. Jadi kemudian kafilah tu semua ni telah dipanggil datang menghadap Maharaja. Jadi bila datang menghadap Maharaja, jadi dia tanya pada mereka bila mereka sampai. Semua tu orang Arab Quraisy lah, orang Mekah semua. Maknanya kaum kerabat Nabi kat semua. Orang Mekah kan. Semua mereka kenal Nabi, kenal sangat, dan memang bermusuh dengan Nabi.
Jadi yang bawa surat tu, surat dakwah kepada Maharaja Rom ni ialah Abdullah bin Udhafah As-Sahmi. Tak, bukan. Yang bawa surat dakwah pada Nabi kepada Maharaja Rom ni ialah Abdullah bin Udhafah As-Sahmi ni bawa surat dakwah pergi ke Maharaja Kisra. Abdullah bin Udhafah As-Sahmi bawa pergi ke Maharaja Kisra. Yang bawa pergi ke Maharaja Rom iaitu Dihyah bin Khalifah. Sayyidina Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Surat itulah, surat dakwah tu disampaikan ke tangan Raja Rom oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Okey, baik. Jadi kemudian Maharaja Rom ni dia pun tanya, bila mereka sampai dia tanya pada mereka. Dia kata, antara kamu semua yang datang ni, siapa yang nasab dia, nasab keturunan dia paling dekat dengan tu Nabi yang kat Mekah tu, Nabi yang mendakwa dia Nabi tu. Jadi Abu Sufyan angkat tangan, dia kata, saya lah yang paling dekat nasab dia. Mana orang yang paling rapat dari segi hubungan kekeluargaan, saya paling dekat. Jadi Maharaja Rom perintahkan supaya dia kata, engkau duduk kat depan, kau duduk depan aku, dan diperintahkan kafilah yang lain semua duduk belakang. Lepas mereka semua dah duduk, Abu Sufyan duduk depan, yang lain semua duduk belakang Abu Sufyan. Maharaja Rom cakap pada Abu Sufyan, dia kata, aku akan tanya pada kau beberapa soalan. Soalan ni kau kena jawab betul-betul. Aku akan tanya pada kau beberapa soalan. Jadi soalan ni kau kena jawab dengan betul. Jangan jawab tipu. Kalau aku tanya pada kau soalan dan kalau kau tipu, kalau kau cakap tipu, maka orang yang kat belakang kau ni cakap tipu. Maknanya kalau aku tanya apa soalan kau tipu, maka aku minta ada orang belakang ni semua cakap tipu. Orang Arab Quraisy ni, mereka antara perkara yang menjadi satu kemaluan, bukan kemaluan, satu perkara yang malu bagi mereka, bukan kemaluan tersilap cakap kan. Perkara yang menyebabkan mereka malu, aib besar bagi mereka kalau mereka dituduh penipu. Sebab zaman dulu orang Arab Quraisy ni, antara jati diri mereka ialah cakap benar. Cakap tipu ni tak boleh mereka terima. Orang yang rendah maruahnya, itu cakap tipu. Jadi kalau dituduh tipu, itu bagi mereka, jatuh mereka punya maruah kalau dikatakan tipu. Sebab tu zaman dulu Arab, kalau dia cakap, dia akan buat. Dia cakap benar. Dan dia kalau dah janji, dia takkan mungkiri janji. Kalau dia kata A, B, B. Jadi itu zaman dulu Arab. Bukan Arab sekarang. Arab sekarang semua tak boleh percaya dah. Ni Arab zaman dulu. Jadi jadi bila Hercules cakap yang tu, dia kata, aku akan tanya dia soalan. Jadi kalau ditipu, cakap tipu. Tipu! Macam sorak tipu. Jadi Abu Sufyan pun tak berani. Jadi dia mesti cakap betul-betul kalau ditanya oleh Hercules. Jadi Hercules pun tanya beberapa soalan. Dia tanyalah beberapa soalan pasal nasab Nabi, macam mana dengan pengikut Nabi. Kemudian dia juga tanya berkenaan dengan pernah tak Nabi SAW ni keturunan dia sebelum tu juga macam mendakwa apa yang dia cakap. Kemudian macam mana peperangan antara mereka. Dia tanya beberapa soalan. Jadi selepas dia tanya beberapa soalan, antara soalan yang ditanya ni, antara soalan yang Hercules ni tanya, dia tanya kepada Abu Sufyan, pernah tak dia ni cakap dusta? Pernah tak korang cakap menuduh bahawa dia ni dusta sebelum dia ni mendakwahkan seruan Islam? Abu Sufyan cakap tak pernah. Selepas dah selesai soalan tu semua, maka lepas tu Hercules pun cakap. Hercules cakap, kesimpulan dia, maknanya bila kau jawab sekian, aku tanya kau soalan, kau jawab sekian, aku tanya kau soalan, maka kau jawab sekian, maka memang benar bahawa kalau dia tu Nabi, maka dia takkan pernah bercakap dusta. Bahkan selepas dah habis sesi soal jawab tu, akhirnya Hercules cakap bahawa satu hari nanti Islam yang dibawa oleh Muhammad, lelaki itu, akan sampai ke tempat aku berdiri ni. Syam waktu tu kat Palestin. Dan memang betul. Akhirnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai ke Palestin. Tapi bukan selepas Nabi wafat. Selepas Nabi wafat, iaitu pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tahun 18 Hijrah, Islam telah sampai ke Palestin. Sampai ke Syam lah, tanah Syam. Dan waktu tu Rom telah tumbang. Keadaan Rom tumbang tahun 17 Hijrah. 17 masuk 18 Hijrah. Iaitu
pada zaman pemerintah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hantar Sayyidina Abu Baidah bin Jarrah radhiyallahu anhu dan juga Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Mereka yang waktu tu telah sebarkan Islam di sana, di kawasan Syam. Itu kisahlah. Tapi nak bagi tahu waktu tu, satu lagi nak bagi tahu juga ilmu Hercules ni. Ilmu Hercules ni. Dia alim. Kita tak alim ahli kitab lah. Alim ahli kitab. Dia tahu. Bila dengar cerita pasal Nabi, dia tahu Nabi SAW ni Nabi yang benar. Tapi sebelum dia tahu, dia nak pastikan Nabi SAW benar atau tidak, dia tanya dulu sifat-sifat Nabi. Bila dia dah tengok sifat-sifat Nabi sebiji macam apa yang ada dalam kitab dia, iaitu kitab, mereka berpegang pada kitab Injil. Jadi bila tepat, maka dia kata itu Nabi ni ialah Nabi yang benar. Dan satu hari nanti, apa keadaan pun Islam akan tersebar sampai ke sini. Mana Islam akan tumbangkan keadaan Rom dan Islam akan tersebar sampai ke Syam. Waktu tu zaman tu Syam dalam keadaan Rom, dalam keadaan Kaisar, dalam keadaan kekuasaan Kaisar Rom. Jadi dia tahulah perkara itu berlaku. Dan lepas tu dia nak beriman. Tapi oleh kerana dia punya menteri-menteri, pengikut-pengikut dia tak nak beriman. Mereka kata kalau kau beriman, kami akan buat pemberontakan besar-besaran, kami akan gulingkan kau, kami akan bunuh kau. Akhirnya tak jadi beriman. Jadi dia ni orang yang nak beriman, orang yang cerdik, nak beriman, tetapi dia dihalang daripada beriman kerana nak jaga dia punya kerusi, nak jaga dia punya kedudukan. Kadang-kadang itu juga antara sebab kadang orang ni kadang dia dah tahu benar, tapi kadang yang menghalang dia daripada ikut kebenaran tu ialah kerana nak jaga kedudukan, nak jaga dia punya pride, nak jaga dia punya jawatan, nak jaga kerusi, nak jaga dia punya kroni. Maka kadang itu sebab dia tak boleh terima, tak mau terima kebenaran tu walaupun tahu benar. Dan ini yang berlaku pada Hercules. Jadi kita jangan percaya dengan cerita orang putih. Cerita orang putih beritahu bahawa Hercules ni pahlawan, hebat apa semua. Memang betul dia hebat, tetapi hakikatnya sebenarnya dia ni takut dengan dia punya pengikut sampai menyebabkan dia tak jadi beriman. Nama sahabat yang jadi utusan tu Dihyah, Sayyidina Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Ni antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu handsome. Dan Jibril alaihissalam biasa datang bertemu, selalu datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Sayyidina Dihyah ni. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang handsome, kacak orang dia. Selain dia ada beberapa orang lain, ada lagi antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang handsome juga, kacak, handsome orang dia. Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Salah seorang dia Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Allahu akbar. Okey, sambung. Wa kana ashaddan nasi tawadu'an wa ab'adahum anil kibri yamna'u anil qiyami lahu kama yaqumuna lil muluk wa kana ya'udul masakin wa yujalisul fuqara wa yujibu da'watal 'abd wa yajlisu fi ashabihi ka ahadihim. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana yakhsifu na'lah wa yaqitu thawbah wa ya'malu biyadihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi wa kana basharan minal bashar yafli taubah wa yahlubu syatah wa yakhdimu nafsah. Allahu akbar. Baik. Kemudian berkenaan dengan sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tawaduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tawaduk. Dan baginda orang yang paling menjauhkan diri daripada sifat takabbur, sifat menyombongkan diri. Baginda melarang daripada orang berdiri untuk baginda. Seperti mana orang ramai berdiri untuk raja. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak suka kalau bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, orang berdiri sambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka orang berdiri sambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam orang berdiri macam bila raja datang. Kerana benda itu akan boleh menyebabkan datangnya sifat takabur dalam hati. Jadilah kadang-kadang bila kita kan bila kita datang orang berdiri, kadang-kadang menyebabkan kita, aku ni orang besar ni sebab tu berdiri. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka perkara itu berlaku pada Nabi, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak baginda diikuti dalam perkara tersebut. Maknanya apa dia? Bila Nabi buat macam tu, Nabi nak supaya kita juga ada perasaan tak suka kalau orang berdiri untuk kita.
Tetapi kalaulah sebagai contohnya, contoh saya dengan ustaz saya nak muliakan ustaz saya, maka saya bangun untuk hormati dia. Hormati ustaz saya datang, saya bangun diri. Kan, bila bercakap dengan dia, saya bangun untuk berdiri bercakap dengan dia, maka itu tak ada masalah. Bahkan itu memang dituntut. Jadi yang salah itu ialah, yang perlu dibezakan, yang salah itu ialah kita nak orang berdiri untuk kita. Kita nak, sama ada kita dalam hati kita nak atau kita minta, aku datang, kau kena bangun. Jadi itu yang salah. Dan Nabi SAW tak suka. Kerana itu Nabi SAW ajar kepada sahabat, jangan berdiri untuk aku. Tapi kalau satu orang tu nak muliakan satu orang, bila orang datang, dia diri, maka itu tak ada masalah. Macam contoh para sahabat radhiyallahu anhum, bila Nabi datang, mereka nak muliakan Nabi, mereka diri. Cuma Nabi tak suka. Jangan buat macam tu. Jadi dia ada dua sudut. Sudut kita jangan minta atau kita harap orang berdiri untuk kita. Tapi kalau contoh kita dengan orang yang kita hormati, kalau kita bangun, maka itu tak ada masalah. Itu adalah perkara yang dibenarkan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih ada tulis kitab kecil lah. Kitab kecil, satu kitab. Imam Nawawi rahmatullah alaih buat kitab At-Tarkhisu bil Qiyam. Untuk orang yang ada kelebihan. Semua Imam ada buat kitab. Kitab tu bagus dibaca. At-Tarkhisu bil Qiyam. At-Tarkhisu bil Qiyam. Iaitu apa dia? Iaitu kebenaran. Tajuk apa dia? Maknanya kebenaran yang maksudnya keringanan yang diberikan untuk berdiri. Untuk menyambut siapa? Orang yang ada kelebihan, orang yang ada keutamaan. Itu dibenarkan. Sebab ada hadis juga bagi tahu bahawa dalam hadis ada bagi tahu Nabi SAW panggil Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Nabi SAW panggil Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Ni dalam majlis ni ada sahabat nama Abu Mu'adh radhiyallahu anhu. Ni Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Abu Mu'adh bin Jabal. Satu orang sahabat Nabi nama Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu sahabat lain. Itu sahabat yang paling alim tentang halal dan haram. Kita kata macam mufti lah zaman Nabi. Halal dan haram. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu meninggal tahun 18 Hijrah. Dan beliau meninggal di Syam. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu terkena wabak taun. Baik, itu orang lain. Ni Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Tahun 5 Hijrah, selepas daripada peperangan Bani Quraidah, Nabi SAW telah putuskan Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu buat keputusan mengenai Bani Quraidah. Jadi maksudnya Nabi SAW minta kepada para sahabat supaya panggil Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu datang. Waktu tu dia sakit, ada cedera, tangan dia dah luka, jadi darah banyak keluar. Tapi waktu tu dia doa supaya tahan dulu darah tu, jangan keluar, supaya dia nak tengok apa keputusan pada Bani Quraidah. Jadi lepas tu beliau datang dan dah lemah dah. Jadi bila Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu datang, dan dia ini ialah satu orang ketua besar di kalangan orang Ansar. Dia ni ketua kepada Bani kabilah Aus. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ketua kepada kabilah Khazraj. Dan kalau Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu ketua kepada kabilah Aus. Jadi dua-dua Sa'ad ni orang besar lah. Tapi yang saya cerita ni Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Dia meninggal dunia tahun 5 Hijrah. Lepas peperangan Bani Quraidah ni dia meninggal dunia. Lepas keputusan tu dibuat, Bani Quraidah dihukum, dibunuh, dia pun meninggal dunia. Jadi kesimpulannya dia datang. Ketika dia datang tu, waktu dia sampai tu, Nabi SAW telah perintah kepada para sahabat, berdirilah kamu sambut dia. Kumu li sayyidikum. Bangunlah kamu berdiri sambut dia. Maksud Nabi SAW apa dia? Sendiri ajar pada para sahabat supaya muliakan Sa'ad bin Mu'adh. Dia ni ketua, orang hebat, orang besar. Kamu berdiri sambut dia, dia ketua kamu. Jadi ini ialah keringanan. Jadi kita tengok hadis tu, kadang tak boleh tengok satu keadaan, kena tengok apa penjelasan ulama mengenai satu hadis. Jadi macam Nabi SAW, Nabi untuk diri Nabi SAW ajar kita supaya tawaduk. Tapi dalam masa yang sama Nabi SAW sendiri, bila ada orang besar datang, Nabi kata diri sambut dia. Kan, Sa'ad bin Mu'adh. Jadi itu keringanan lah. Maknanya kalau kita sendiri nak hormat orang, kita bangun tu dibenarkan. Tapi kalau kita minta, kita nak, maka itu tidak dibenarkan. Haram lah. Maknanya itu kerana boleh menyebabkan takabur. Okey, baik, sambung. Bahkan ada dalam riwayat juga sebutkan, bahawa jenazah lalu pun Nabi SAW pernah bangun. Maknanya hormati orang. Okey. Wa kana ya'udul masakin. Baginda sallallahu alaihi wasallam punya tawaduk, baginda sering menziarahi orang miskin. Baginda juga duduk bersama dengan orang fakir. Baginda duduk sekali dengan orang fakir. Kan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam makan,
bagi duduk dengan sekali orang fakir tanpa ada apa dia, tanpa adanya gap antara mereka, tanpa adanya apa dia, orang kata halangan antara mereka yang memisahkan antara mereka. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam datang, baginda sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan hamba. Kalau ada hamba pun jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi pergi rumah dia makan, kan? Walaupun itu hamba. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat seperti mana orang yang lain di kalangan mereka. Mana baginda sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat seperti baginda juga salah seorang antara mereka. Mana baginda sallallahu alaihi wasallam orang biasa, seorang macam orang biasa di kalangan mereka. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, paling agung. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, baginda sallallahu alaihi wasallam ni maksudnya di rumah baginda. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah, baginda menampal sepatu baginda. Yaksifuna alah ni maksudnya baginda kadang-kadang macam sepatu tu baginda ambil kulit, baginda sini tampal. Maknanya baginda di rumah, baginda ada buat kerja rumah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sini menampal sepatu baginda. Baginda menjahit baju baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda melakukan kerja dengan tangan baginda seperti orang yang lain berada di rumahnya. Seperti mana orang lain yang mana melakukan pekerjaan di rumahnya. Bagi tu macam itulah. Kadang kita tengok kan orang kaya-kaya, orang besar, raja, mana dia buat kerja kat rumah? Yelah, kita pun tak suruh dia buat kerja pun. Tapi nak bagi tahu itu ialah kebiasaan orang yang dah besar. Dia semua ada di pembantu. Zaman kita ni kadang orang biasa pun semua ada pembantu kat rumah. Semua ni masak kan, tak ada orang buat kerja untuk dia. Kan dia pun suruh sana, suruh sini, suruh sana, suruh sini. Kan orang buat kerja untuk dia. Tapi Nabi SAW tak demikian. Baginda SAW sendiri buat kerja dengan tangan baginda SAW sendiri seperti mana orang yang biasa buat kerja di rumah dia. Dan baginda SAW seperti manusia biasa. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cerita lagi, baginda SAW seperti manusia biasa. Baginda sendiri membersihkan baju baginda. Ni mana dipanggil kalau yafli taubah, ni macam buang kutu kat baju. Ialah zaman dulu Nabi SAW ada pakai baju apa? Baju bulu. Jadi kadang-kadang kat bulu tu ada macam apa, kotoran-kotoran macam binatang-binatang, macam apa, macam kutu-kutu kan kat bulu. Kadang-kadang baju bulu ni kadang ada macam kita macam kutu, hama, macam itulah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri akan dekat baju baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri buang kutu tu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga memerah kambing baginda. Baginda memerah susu kambing baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda berkhidmat pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini nak beritahu betapa mulianya, betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kalau lelaki juga kena usahalah kau perkata tersebut. Kan? Walaupun di rumah ni biasanya isteri buat kerja, itu tak dinafikan. Tapi dalam hadis terberitahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah juga baginda ada bantu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak dinafikan bahawa lelaki ni banyak kerja dekat luar rumah, perempuan kerja banyak kat dalam rumah. Jadi urusan di luar lelaki selesaikan, urusan dalam rumah diselesaikan oleh wanita, isteri. Tetapi juga lelaki juga bila mereka balik rumah juga ada bantu. Mana ada kerja-kerja mereka bantu isteri untuk lakukan. Itu antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga akan mendidik sifat tawaduk. Bukanlah kat rumah arah semua benda kan. Buat ni, buat tu, buat ni, tunjuk ni kan. Kadang sampai apa benda pun tak buat, tak bantu kan. Kadang-kadang ada perkara tu berat, kadang-kadang itu pun semua suruh bini buat. Jadi kadang bini tu juga sibuk dengan anak, dengan jaga, kemudian uruskan lagi, kemudian urusan suami pula, kan nak masak lagi. Jadi ini perlu difikirkan dan perlu dihayati oleh kaum lelaki. Maknanya meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan juga maknanya isteri pula pijak kepala suami. Dia tahu Nabi pun buat kerja rumah, maka isteri pun bila suami balik dia suruh, abang buat ni, Nabi ada buat tu. Suruh ni. Itu juga tak patut. Maknanya isteri seboleh mungkin untuk buat kerja rumah, tetapi bila suami balik juga ada bantu kerja tersebut. Baik, wallahu alam, sampai itu sahaja. Kita bila baca pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita usaha untuk tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkati majlis kita pada malam ini. Allah rahmati kita dan Allah beri berita akhlak, tawaduk dan juga sifat-sifat mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah beri kita taufik untuk kita amalkan dan sampai pada yang lain. Baik, wallahu alam. Baik. Allahu akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.